Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Ucap selamat kita berjumpa lagi kepada semua adik kakak, ibu-ibu, ayah-ayah dan adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah malam ni, hari ni, pagi ni kita klik berjumpa lagi bersama dengan Abah di tempat dan juga masa yang berlainan semacam ni adik kakak. Kita selalu buat video reaksi ataupun reaction video adik kakak. Hak positif lah kita mai buat untuk adik kakak kita boleh mari dengar, mari merenungi, lepas tu mari ambil pengajaran sikit sebanyak ada gapo yang duduk berlaku di dalam masyarakat kita adik kakak terutamanya amba ambil khutbah-khutbah untuk adik kakak kita dengar yang berkaitan dengan dunia semasa kita masa sekarang learning ni adik kakak ada gapo yang duduk berlaku. Maka pada hari ni adik kakak amba ni nak betul nak sebar kepada adik kakak, nak berkongsi dengan adik kakak kita ni berkaitan dengan satu masalah lagi masalah ni lah ada geger riuh learning ni, iaitu masalah berkaitan dengan KJM membebaskan unek-unek ganja, lelaki sama lelaki dibenarkan berkahwin, perempuan sama perempuan ni benarkan berkahwin adik kakak. Walaupun perkara ini adik kakak nak sekat, nak lari, nak tarik klik ni tak boleh. Cumanya kita kena ambil kesedaran tentang masalah haning adik kakak walaupun kita nak terlibat di dalam golong ni sekalipun adik kakak, kita mesti beretika dan kita mesti meyakini bahawasanya itu adalah tetap tak boleh di sisi kita dah. Jadi hari ni adik kakak amba ambil satu khutbah dari Masjid At-Talubani. Masjid At-Taluban, Masjid Lubai adik kakak. Khutbah ni disampaikan oleh Madya Profesor Mazlan Muhammad ataupun Acan Mazlan Muhammad adik kakak. Dia akan menyampaikan khutbah. Dia telah menyampaikan khutbah pada hari Jumaat kemarin yang telah lepas 24 hari bulan Mitun 2565 adik kakak di Masjid Lubai, Masjid Tengah Lubai adik kakak. Dan berkaitan tentang ni lah dunia bebas kita ni. Lagu mana peristiwa cerita dia adik kakak? Jom kita ikuti bersama. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah Rasulullah serta mencintai baginda, dan usaha untuk kita beramal jejak langkah yang telah dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap gerak kerja kita, sama ada yang kecil, jalan raya, bidang makanan, dalam bilik tidur, bilik air tandah, dalam dapur, di ruang tetamu, siapa ke tempat hak besar-besar dalam Dewan Peringkat Ampa, Dewan Peringkat Cangwak, bahkan Dewan Mesyuarat Peringkat Parlimen terhadap negara dan sebagainya. Kesemuanya hendaklah berada di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya dilakukan tidak keluar daripada garis panduan yang telah dilalui, dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita rasanya sudah 2 tahun Allah menguji kita, bahkan menguji umat manusia seluruh dunia dengan wabak penyakit yang kita sama-sama tahu. Dan melalui wabak penyakit ini, sedarlah kita betapa lemahnya manusia, betapa tidak terdayanya upaya dan usaha manusia, dan betapa terhadnya perkiraan, perhitungan dan usaha manusia yang sangat lemah ini.
Dan juga kita sama-sama mengetahui bahawa betapa agung dan hebatnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang mengajar kita, yang memberi teguran kepada kita, yang cuba untuk nak menarik kita supaya kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un." Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa orang rasul sebelum daripada kamu, dan kami telah pun membinasakan mereka, mengenakan mereka. Dan kami sesungguhnya telah mengenakan mereka dengan kesusahan hidup, payah cari makan. Al-Ba'sa, ada setengah kata dengan dia panggil ancaman alam semula jadi, kemarau, gempa bumi. Ini dikatakan al-ba'sa wad-dharra, dan kesusahan dalam bentuk penyakit, wabak, taun, COVID, Omicron dan sebagainya. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk la'allahum yatadarra'un. Semoga mereka kembali mengingati Allah dengan keadaan yang tunduk, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan sebenarnya. Maka sepatutnya kita setelah daripada berlakunya dia panggil serangan penyakit yang sangat berbahaya sekali manusia dan memberi satu kesan kesan kepada umat manusia seluruh dunia baru-baru ini, maka sepatutnya dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala memberi kelonggaran kepada kita, semula keadaan balik pulih semula sedia kala, sepatutnya kita menjadi sebuah masyarakat yang akur, tunduk, khusyuk, tadarru', istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping bersyukur alhamdulillah dengan limpah kurnianya yang Allah Subhanahu wa taala menukar daripada keadaan yang penuh kegawatan, kesusahan kepada kecerahan, kepada kebaikan dan kepada kesenangan semula. Inilah sepatutnya yang diambil oleh masyarakat kita. Tetapi apa yang berlaku sidang jemaat yang dirahmati Allah baru-baru ini di peringkat kerajaan, dalam parlimen, seperti mana yang kita tahu, telah meluluskan undang-undang Porobo yang menggegarkan perasaan dan mengguris perasaan-perasaan orang-orang yang beriman. Apatah lagi menyimpan ataupun membuatkan perasaan ayah dan ibu merasai terharu dan tidak tahu di mana masa depan anaknya. Porobo ataupun undang-undang ini adalah berkait dengan dia panggil kanca seri, bebas, ganja dan benda-benda lain lagi yang akan masuk dan akan diluluskan oleh kerajaan dengan beralasan kemanusiaan, kesihatan, kedoktoran, ekonomi, kemajuan dan sebagainya.
sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebenarnya kata-kata dan janji-janji manis ini merupakan tidak ada lain kecuali tipuan iblis laknatullah alaihi. Merupakan penipuan syaitan yang kita sendiri telah pun mengetahui di dalam Al-Quranul Karim, yang Allah telah pun mencerita bagaimana Nabi Adam dan Hawa yang telah pun terjerumus ke dalam lubang ini dan telah pun mengikuti tipuan dan daya yang telah dibuat oleh iblis laknatullah alaih. Setelah daripada Allah menduduki Adam dan Hawa ke dalam syurga dan Allah menghalalkan kepada kedua-duanya memakan semua makanan-makanan dan pokok-pokok serta menikmati dengan nikmat yang banyak dalam syurga, Allah hanya melarang satu perkara sahaja. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu mendampingi pokok ini sahaja. Sepatutnya Nabi Allah Adam berterima kasih dan berpuas hati dengan nikmat yang melimpah ruah yang dia dapat dalam syurga. Tetapi oleh kerana hikmah Allah yang maha luas dan maha bijaksana, Allah ingin mencoba Nabi Allah Adam dan Allah ingin memberitahu kepada anak Adam supaya mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah ini. Maka hasil daripada hasutan iblis, di mana iblis mengatakan bahawa, "Hai Adam, Allah tidak pernah melarang kamu daripada pokok kayu ini kecuali hanya takut kamu sekiranya kamu makan pokok ini dikatakan kamu akan berkekal di dalam surga." Oleh yang demikian dikatakan sebagai syajaratul khuldi, pokok kayu yang abadi, yang kekal abadi. Kalau mu makan buah kayu ni, maka kamu akan kekal di dalam syurga. Itu adalah penipuan pertama yang dihasut oleh iblis kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Hasil daripada manusia yang terlupa dan lalai, maka Adam juga termakan percakapan dan penipuan iblis tadi. Maka jadilah apa yang terjadi dan Nabi Allah Adam terpaksa dikeluarkan daripada syurga kepada langit dunia, kepada dunia ini seperti mana yang kita tahu. Tetapi apa yang kita dapat ialah setelah daripada Nabi Allah Adam melakukan satu kesilapan kecil ini, Nabi Allah Adam tidak berdegil. Nabi Allah Adam tidak takabur. Nabi Allah Adam tidak angkuh dan berlaku maksiat sepanjangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam sesal, menangis, bertaubat, beristighfar. Wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah di antara doa Nabi Allah Adam untuk menunjukkan bahawa betapa sesalnya dia daripada tindakan dan penipuan iblis itu. Maka hasil daripada Adam sesal dan bertaubat, Allah menerima taubat ini, fataba alaih. Allah menerima taubat Nabi Allah Adam dan Hawa. Dan dengan penerimaan taubat ini, Allah memasukkan Adam dan Hawa semula ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita Nabi Allah Adam. Tetapi sekarang nampaknya anak-anak Adam tidak mau mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Adam ini. Anak-anak Bani Adam seolah-olahnya terhasut dengan hasutan iblis dan syaitan di zaman sekarang.
yang juga dengan pokok kayu, asyajarah. Pokok kayu belaka. Mari daripada pokok kayu belaka. Yang sama taruh arak, heroin, fin, ganyo, rokok. Kesemuanya daripada pokok kayu belaka. Kita seolah-olahnya termakan hasut dengan iblis dengan pokok kayu yang laknat ini. Tetapi daripada kita sesal, kita beristighfar, kita kembali kepada Allah, tiba-tiba kita menjadi satu ummah yang angkuh takabur, tidak mau kembali kepada jalan Allah. La'allahum yatadarraun. Semoga kamu kembali ke pangkal jalan, seolah-olahnya kita tetap menyimpang daripada jalan yang sebenar. A'udzubillah wala haula wala. Di hari ini kita sanggup membuat satu undang-undang untuk menghalalkan perkara yang haram, makanan-makanan yang haram. Di mana ganja keseluruhan hampir seluruh dunia, siapakah di UN, siapakah di Amerika, siapakah di negara-negara maju lagi, mengkategorikan ganja ini sebagai yaseptik prapet hindang. Lagi dalam UN sendiri telah pun mengkategori ataupun mengkelompok. Orang panggil prapet, orang kanca ni pen prapet yaseptik canit hindang. Lagi memang kita tidak nafikan bahawa ganja mungkin ada faedah-faedahnya yang tertentu, terutamanya di sudut kedoktoran dan kesihatan, tangkaan pet. Orangไม่เคยปฏิเสธ. Tetapi adakah dengan faedah yang kecil ini kita boleh membebaskan ganja ke seluruh negara? Ini menjadi persoalan. Iniคือสิ่งที่เป็นข้อกังวลของพ่อแม่ของผู้ปกครองในปัจจุบันแล้วในขณะนี้นี่การขยายวงของความกังวลความระทมทุกข์sedihตรอมใจ ibu bapa sekalian ini bukan ไม่ใช่แค่เสียใจไม่ใช่เพียงแค่กังวล tetapi learning mungkin siapa ke mereka tromใจ tak tahu bagaimana masa depan anak-anak dia yang dia usaha nak didik menjadi anak yang baik, anak yang saleh, tapi dengan melalui program ataupun dengan melalui parabol ini anak-anak kita sudah tidak terjamin lagi. La haula wala. Apakah negara-negara yang telah maju sebelum kita ini, negara-negara tersebut berpijak di atas ganja? Kita nak tanya juga. Adakah orang-orang yang sehat, yang bijak daripada korun-korun yang dahulu, ulama yang berkelibar, pejuang-pejuang, penulis, nak funfu, nak dakwah, ulamaผู้ยิ่งใหญ่ mereka ini di dalam masa muda mereka menjadi mangsa kepada ganja. พวกเขาเหล่านี้นี่เคยเป็นเหยื่อของกัญชาไหมในระดับอิหม่ามชาฟีอีอิหม่ามนาวาวีรอฮิมะฮุมุลลอฮ์ระดับนักฟื้นฟูระดับนักคิดระดับนักพัฒนานี่พวกเขาเหล่านี้นี่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับกัญชาไหมเขาก็ไม่เคยเห็นเคยไปเอานะทรัพย์สมบัตินะว่ารายได้ที่มาจากกัญชาที่มาจากใบกระท่อม sekiranya kita menganggap kataใบกระท่อมitu rajin buat menjadi anak muda kita rajin, maka kita akan soal apakah rajin anak muda kita ini memberi keuntungan kepada masyarakat dan negara. ความขยันของลูกหลานของเราที่ไปกินไปดื่มน้ำกระท่อมสังคมได้ประโยชน์อะไรบ้างประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรบ้าง sekiranya ใบกระท่อมทำให้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงถามว่าความแข็งแรงและก็การมีสุขภาพดีของเยาวชนของเรานี่
เราได้ประโยชน์อะไรบ้างกับความแข็งแรงกับการมีสุขภาพดีของเขาไม่มีเขาทำอะไรไม่ได้ต่อไปนี้เนี่ยพ่อแม่ของเราผู้ปกครองเนี่ยเขาคงจะมีความสุขมากใช่ไหมที่เห็นลูกๆของเขานี่ยิ้มไปตลอดยิ้มแม้กระทั่งไปถึงเสาไฟฟ้าMak akan gembira melihat anak-anak kita senyum. Tetapi dengan air muka yang kering kontang, dengan badan yang berkurus kering, dengan harapan dan masa depan yang gelap gelita, apa dia masyarakat kita akan memberitahu harapan ke tak? Ini tang. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita mengetahui bahayanya perancangan laknat ini. Marilah sama-sama kita sedar masyarakat-masyarakat kita, wahai orang Islam, wahai pemimpin-pemimpin Islam, wahai guru-guru, ustaz-ustaz, muda-muda, atikan bedi, asatizah acan, imam, ahli jawatan kuasa masjid, sedarlah bahawa rancangan ini tidak menguntungkan kepada sesiapa pun. Rancangan seperti ini tidak mendatangkan kebangkitan dan kemajuan. Tetapi ini adalah สูตรสำเร็จของการล่มสลายนี่คือสูตรสำเร็จของการล่มสลายของประชาชาติที่ผ่านมาpada sini dia mari sejuk selalu dah la ilaha illallah dia bukan mari dengan ganyo seri saja tetapi tak lama lagi mari dengan seks seri mari dengan LGBT mari dengan pelbagai jenis maksiat yang kesemuanya dibantu oleh undang-undang ada porobo sanap-senun dan porobo hai thai. Jadi apakah kita akan mengharapkan pada masyarakat kita sekiranya kita tidak orang panggil membendung anak muda kita dan kita sendiri daripada gejala-gejala masyarakat yang tidak sehat ini. Nah, dan apakah kita peranan kita sebenarnya? Nah, untuk sama-sama kita menjadi satu ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita pun sudah dengar jelas khutbah yang telah disampaikan oleh Media Profesor Mazlan Muhammad adik akak. Dan berkaitan dengan Zamir Bebas Yuk Seri adik akak. Jadi learning saat ini adik akak, kita pun dah masuk pergi kepada Zamir Bebas dah lah. Bebas belaka dah. Macam hak ustaz royak saat ni lah adik kakak di dalam sudut ustaz katanya bebas. Walau bagaimana pun adik kakak learning ni kerajaan pun dia telah keluarlah beberapa peraturan dan terutamanya berkaitan dengan hak ganja ni. Dan dia ada peraturan dia tu. Learning ni mula-mula baru ni 49 mituna baru ni tu halau nak pergi ke bebas sungguh lah. Tapi semenjak 4-15 Mitunayun yang telah lepas baru ni adik kakak kerajaan pun duk bunyi katanya ramai orang tak setuju gapo ni. Jadi perkara orang yang kumpulan yang anti undang-undang ni bebas ni adik kakak bukan sekadar kata lembaga Islam saja dak. Bukan sekadar kata orang Islam kita saja dak adik kakak. Dah macam sehari dua yang telah lepas baru ni pertubuhan Islam ada oleh 5 Majlis Agama Islam wilayah Selatan Thai kita ni termasuk Taning, Segoro dan Jalan Nara Patu Setun. Dia pakat tunjuk pendirian mereka di Majlis Agama Islam wilayah Pak Tani adik kakak bahawasanya tak setuju dengan 3 undang-undang. Salah satunya ganyo, lepas tu LGBT boleh menikah bebas adik akak dan selaginya berkaitan dengan Arab. Jadi dia telah tunjuk dah lah pendirian mereka walaupun pendirian ini adik kakak tak boleh nak lawan sekalipun tetapi sekurang-kurangnya adik kakak dia boleh tunjuk boleh menggeserkan kata bahawasanya ini ada kumpulan yang tidak bersetuju. Macam sebelum daripada ni adik kakak telah disebar di dalam media masing-masing dan ada satu pelajar adik kakak dia pergi makan
makin ni yang dicampurkan dengan ganja, susah akhirnya adik kakak jadi cok. Jadi cok adik kakak. Jadi masalah ni dia memanglah bahaya sungguh adik kakak. Dia bahaya sungguh adik kakak masalah ni terhadap badan manusia ni. Tetapi kalau kita nak pergi ambil guna di dalam perubatan kita, pentingnya kita pergi terima nasihat daripada para doktor dulu. Kita pergi kira tanya doktor dulu adik kakak kata lagu mana, banyak mana kita nak pergi sekat ke apa ni adik kakak dok. Jadi perkara semacam ni adik kakak, perkara yang hak ustaz royak saat ni lah. Seolah-olahnya adik kakak perkara ni adalah perkara yang tidak dibenadah di dalam kita agama Islam. Terhadap kita kalangan orang beragama Islam adik kakak. Lepas tu ustaz pun telah ambil contoh. Zaman Nabi Adam AS, ketika tu Nabi Adam dengan Siti Hawa ni adik kakak, dia dah duduk dalam syurga. Duduk di tempat yang seronok gapa siap dah adik kakak. Tiba-tibanya Nabi Adam dan juga Siti Hawa pergi langgar perintah Allah Ta'ala. Langgar apa nama? Pergi makan buah kayu saat ni lah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tindak mereka ni, telah denda mereka berdua ni adik kakak, Siti Hawa dan Adam, dah turun ke dunia. Sehingga ke anak cucu dia pada masa sekarang lala ni adik kakak sama Adamo dan juga sesiapa dia jua adik kakak, lala ni kita pun dilahirkan di atas dunia ni. Dilahirkan di atas dunia ni. Itu sebagai denda yang Allah Ta'ala denda kepada Nabi Adam. Denda yang ketika dia duduk di dalam syurga Allah lagi adik kakak. Lepas tu lain pada tu adik kakak, kalau kita tengok sejarah-sejarah kok, apa nama lagi ni, terutamanya di zaman kita lalu ni adik kakak, ada lagi satu perkara yang nak bebas, yang sedang buat persiapan nak bebas, nak lagi ke bebas dah, iaitu berkaitan dengan menikah, berkahwin bersama kumpulan sekali, puak sekali. Jatuh nikah jatuh, tino boleh nikah tino, jadi bebas. Jadi bebas adik kakak. Jadi boleh menikah pergi mari. Bahkan perkara ni adik kakak weh. Perkara ni merasanya kita orang Islam ni adik kakak, seboleh-bolehnya kita kena tunjuk pendirian bahawasanya tak setuju habisnya. Kalau kok ganja saat ni sekurang-kurangnya dia boleh guna juga ubat. Buat juga ubat adik kakak. Tapi hak peseng boleh menikah jatuh sama jatuh, tino sama tino ni adik kakak, hak ni tak ada faedah lah. Nak cari faedah ni tak ada sikit abuk, kecuali hawa nafsu jiwa seseorang ni adik kakak yang kita tak boleh nak lari. Sebab perangai praktikam orang ni jadi peranuk lagi dah, duk nak jadi petino, duk nak jadi jatuh ke adik kakak. Hak ni kita tak boleh lari. Cumanya hak agama lari adik kakak, tak sewi dia pergi ikut jadi seperti kelakuan dia. Tuan ni rupa pondek. Tak boleh pergi ikut mengikut pondek dia tu adik kakak. Tu dia dah. Walau bagaimanapun adik kakak, masalah ni kita pun telah dengar dah khutbah daripada Ustaz Mazlan saat ni. So lagi adik kakak berkaitan dengan ganja ni dah. Berkaitan dengan ganja ni 4-15 Mithunayun yang telah lepas baru ni, kerajaan telah keluar dah pagar-pagar dia. Pihak Kementerian Kesihatan ni telah keluar pagar-pagar dia. Keluar berkaitannya adik kakak, keluar lagu mana? Tak benar jua di dalam kalangan budak tak sampai umur 20. Tak benar jua kepada kaum wanita dan sebagainya. Kalau nak isak di tempat masyarakat umum, tempat masyarakat luar, macam nak pergi mengisak kok tengah pada pak orang ramai, hak ni pun salah undang-undang adik akak. Bagi sesiapa dok nak guna dengan kerana kita rasa kata bebasnya adik kakak, dalam mana pun kita pergi tengoklah peraturan hak kerasuang tu lagu mana. Kalau kita melanggar beberapa peraturan yang goyak cerita kepada adik kakak saat ni, seolah-olahnya kita ni melanggar undang-undang. Lepas tu pihak bertanggungjawab boleh ambil tindakan terhadap diri kita adik kakak. Dan semoga ini adalah khutbah yang sangat berfaedah, bermanfaat buat kepada semua adik kakak hak mana dia ikuti klip kita pada hari ini adik kakak. InsyaAllah kita akan klik mai berjumpa lagi adik kakak weh. Di dalam klip video kita ni, di dalam channel Rodi Official dan juga di dalam YouTube Insan. Insan adik kakak weh. Kalau adik kakak type tak nak Insan, adik kakak pergi type ataupun pergi pim suara Tok Guru. Hak dulu. Tu dia dah. Inilah sikit sebanyak adik kakak. Terima kasih banyak-banyak yang adik kakak sudi ikuti klip video kita. InsyaAllah kita akan klik berjumpa lagi pada kesempatan akan datang. Bagi sesiapa belum lagi tekan follow page ini, YouTube ini, maka haraplah kita follow sederah-derahnya adik kakak, cepat-cepat. Pakai ikuti supaya kita akan boleh
terima manfaat bersama. Kalau adik kakak berasa kata nak komen, nak tik di dalam penyampaian mu pada hari ni, maka boleh share ke adik kakak. Dan kalau nak tukar fikiran pandangan lagi mari, share ke adik kakak. Ataupun nak tanya gapo soalan-soalan, boleh pin di dalam komen kita ni ataupun datang mari di dalam inbox pun boleh. InsyaAllah Ambo akan pergi cari jalan untuk nak cari jawapan bagi kepada semua adik kakak hak dok ikuti klip kita ni adik kakak dah. InsyaAllah adik kakak kita akan klip berjumpa lagi hari ni. Sebelum kita nak berpisah, jangan terlupa tekan like, tekan follow, tekan tiktam page kita ni, YouTube kita ni. Semoga kita akan boleh ikuti klip baru-baru. Dia akan naik di dalam feed YouTube dan Facebook adik kakak kita selalu dah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih yang sudah ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.